Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini menarik sebenarnya dalam Ruang Bicara kerana kita ada dua topik yang berbeza yang akan kita bincangkan. Dan topik pertama yang menjadi pilihan kita ialah strategi promosi pelancongan turisme Malaysia. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Haji Zainuddin Abdul Wahab yang merupakan Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Jadi apa khabar tu? Alhamdulillah. Oi, lama kita tidak bersama. Pandemik ni menyebabkan kita punya perhubungan terbatas. Wah. Dan bila Datuk sentuh tentang pandemik, ini juga merupakan salah satu sebab mengapa industri pelancongan juga sebenarnya menerima kesan yang agak teruk jugalah akibat dari pandemik COVID-19 ini. Tapi mungkin Datuk boleh terangkan sedikitlah tentang senario semasa industri pelancongan walaupun kita sedang berhadapan dengan ancaman ataupun secara globalnya pandemik COVID-19 ini tu. Terima kasih Cik Kawin. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pandemik yang melanda seluruh dunia, bukan sahaja kita di Malaysia, is a global issue, telah memberikan kesan yang amat tinggi kepada industri pelancongan. Jika kita lihat secara global berdasarkan kepada Pertubuhan Pelancongan Dunia, UNWTO, ketiban pelancong antarabangsa di peringkat global pada tahun 2021 masih kekal di bawah 72%. Di bawah paras 2019. We take always, kita selalu mengambil 2019 sebagai kita punya kayu ukur. Walau bagaimanapun sedikit peningkatan sebanyak 4% berbanding dengan tahun 2020. So that is di peringkat global. Walau bagaimanapun kelegaan berdasarkan kepada vaksinasi dan sebagainya, pasaran Amerika dan Eropah mereka ni agak lebih lebih yakin dari segi pelancongan, telah menunjukkan prestasi yang lebih baik pada tahun 2021, didorong oleh peningkatan keyakinan oleh pengembara di kalangan mereka dan juga perkembangan vaksinasi serta kelonggaran sekatan perjalanan di peringkat destinasi khususnya di pasaran Eropah dan juga Amerika. Walau bagaimanapun kita di peringkat Asia dan juga Asia Pasifik kekal sebagai pasaran terbesar yang masih mengekalkan penutupan destinasi. So kita di sini di peringkat Asia Pasifik ni we still badly affected because of the COVID. And then di samping itu juga kita dapat melihat bahawa proses pemulihan pelancongan juga terganggu di tengah-tengah kemunculan varian baru Omicron. Dalam kita yakin bahawa isu pandemik ini selesai dengan kita berjaya melaksanakan vaksinasi yang tinggi di ini, tiba-tiba datang munculnya Omicron dan juga telah menjejaskan kembali perkembangan industri pelancongan di dunia dan juga melibatkan di Malaysia. Untuk jika kita lihat bagi separuh tahun pertama 2021, ketiban pelancong antarabangsa masih lagi menurunkan penurunan sebanyak 98.8%, iaitu kepada hanya 50,600 orang berbanding dengan 4,252 pada tahun 2020. Jadi di awal pandemik berlaku dan di tempoh itu ini disebabkan oleh penutupan pintu sepadan. Once we start menutup pintu cabaran, kemasukan pelancong asing hanya melibatkan pergerakan keperluan asas ataupun essential movement saja. And then apa yang lebih merisaukan kita adalah pendapatan pelancongan. Kita dapat lihatkan pendapatan pelancongan telah menurun sebanyak 99.4% kepada hanya 80.2 juta berbanding dengan 12.57 juta yang kita rekodkan pada tahun pada separuh tahun pertama tahun 2020. Walau bagaimanapun, alhamdulillah hasil daripada kerjasama dan juga sokongan seluruh rakyat Malaysia yang membantu dan bekerjasama, kebenaran atas negeri yang kita dapat perolehi bermula daripada 11 Oktober 2021 yang lalu telah secara tak langsung membantu merancakkan pergerakan kembali pelancongan domestik.
nilai pendapatan yang bakal dijana oleh pelancongan domestik pada tempoh suku tahun keempat akan dijangka menyaksikan pertumbuhan lebih baik daripada apa yang telah kita perolehi pada tahun 2021. Okey Dok, dalam menghadapi situasi yang cukup mencabar ini seperti apa yang disebut oleh Datuk sendiri, saya percaya bahawa tourism Malaysia juga sebenarnya telah pun mengambil langkah-langkah yang positif dalam usaha untuk memulihkan kembali sektor pelancongan negara, terutamanya di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Boleh kita kongsi bersama Dok? Okey, pihak kerajaan mengakui bahawa sumbangan yang diberikan oleh industri pelancongan kepada ekonomi negara dan juga spillover dan juga yang diperolehi daripada perkembangan industri pelancongan telah merangka beberapa usaha untuk membantu memulihkan rakyat dan juga pengusaha-pengusaha industri pelancongan dapat mengurangkan beban. Sebagai contoh yang sedang dan telah dilakukan adalah pakej rancangan ekonomi PRE 1.0 pada 2021 yang mana kempen penebusan voucher dan rebate diskaun di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi yang saya nyatakan tadi telah dilaksanakan pada sepanjang tahun pada 2021 dan berjaya mencapai sasaran penebusan sebagaimana yang diharapkan bersama dengan rakan kerjasama yang terlibat, di mana kita telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan, persatuan-persatuan agensi pelancongan, hotel penginapan, pusat-pusat rekreasi, theme park dan juga pasaran-pasaran yang terpilih. Seperti produk-produk pelancongan seperti zoo dan taman tema, aktiviti scuba dan juga pusat beli belah. Kita juga bercadang untuk meneruskan usaha ini insya-Allah dengan keizinan daripada pihak kerajaan untuk melanjutkan program ini untuk tahun 2022 yang akan kita lancarkan oleh sedikit masa lagi. And then dari samping itu juga kita sentiasa bekerjasama dengan persatuan-persatuan pelancongan, persatuan industri pelancongan dalam bagi memastikan usaha-usaha yang di bawah pakej rancangan ini berjaya. And di samping itu juga sebagai salah satu daripada penyumbang dalam aktiviti pelancongan berkaitan kerajaan, kita tidak lupakan kita juga telah mewujudkan pakej khas untuk kita panggil pakej cuti penjawat awan dan pesara kerajaan. Di orang yang ni pesara kerajaan yang punya masa dan juga mempunyai disposable income, say that we also menggalakkan mereka untuk bersama-sama melaksanakan pakej pelancongan domestik sebenarnya yang dinyatakan tadi. And then usaha-usaha juga bagi menggalakkan aktiviti ini juga kita juga turut menyertai pameran-pameran di peringkat domestik seperti di Mata Travel Fair dan juga di Mata Travel Fair yang berlangsung di Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru baru-baru ini. And then untuk peringkat antarabangsa, Tourism Malaysia masih lagi meneruskan usaha-usaha untuk meningkatkan keyakinan mereka bahawa Malaysia masih lagi merupakan destinasi pelancongan terpilih. Baru-baru ini kita telah menyertai ASEAN Travel Forum yang berlangsung di Kamboja pada 16 hingga 22 Januari yang lalu. Dan juga kita juga telah menyertai Dubai Expo 2020 di mana bertujuan untuk mempromosikan Malaysia sebagai top of mind ecotourism destination. Itu tema kita sewaktu menyertai penyertaan sektor pelancongan di Dubai Expo 2020. And then di samping itu juga kita turut juga menyertai World Travel Month di London pada 1 hingga 3 November yang lalu. Walaupun tidak dapat disertai secara fizikal, tapi kita menyertai secara virtual. Di mana bertujuan untuk meningkatkan lagi keyakinan pengusaha-pengusaha pelancongan khususnya bahawa Malaysia walaupun jauh di mata tetap juga di hati. Apabila pintu sepadan dibuka, mereka akan dapat. And then lanjutan daripada itu, hasil daripada kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan juga Singapura, kerajaan telah melaksanakan Vaccinated Travel Lane, dia panggil VTL, bermula pada 29 November yang lalu dan telah memberikan satu respon yang merangsangkan, di mana
sehingga 31 Disember 2021 yang lalu, sejumlah 37,783 pelancong telah menyertai program tersebut. And then kita juga melalui pejabat-pejabat tourism Malaysia di seluruh negara, kita ada mempunyai 33 pejabat Malaysia di luar negara dan juga 5 pejabat dalam negeri sentiasa melakukan usaha-usaha mempromosikan Malaysia sama menggunakan apa juga platform yang ada, termasuk juga kita menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. So walau bagaimanapun kita tidak melupakan juga pemain-pemain asri yang terjejas. Kita dengan kerajaan telah memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk kita membantu pengusaha-pengusaha pelancongan di bawah skim yang kita panggil Gamilan, Galakan Melancong Malaysia, di mana kita memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha-pengusaha pelancongan untuk terus berhubung dengan rakan-rakan mereka di luar negara bagi meneruskan hubungan perniagaan mereka sehingga kita boleh melakukan perniagaan di masa akan datang. Dan di samping itu juga di bawah yang dipanggil geran sokongan pelancongan seni dan budaya juga digunakan untuk membantu pengusaha-pengusaha pelancongan seni dan budaya untuk melakukan aktiviti-aktiviti mereka, khususnya buat masa ini kita memberikan penumpuan kepada pelancongan domestik. Kita harus, secara pribadi saya juga merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tourism Malaysia sebenarnya. Dan saya juga tertarik hati dengan apa yang Datuk sebut tadi, iaitu jauh di mata, dekat di hati. Tetapi masalah besar yang kita hadapi sekarang ini ialah untuk meyakinkan pelancong-pelancong, tak kiralah sama ada pelancong domestik ataupun antarabangsa, untuk keluar melancong kerana kebimbangan dan ketakutan mereka, dan juga mungkin disebabkan oleh sekatan-sekatan yang dikenakan disebabkan oleh pandemik COVID-19 itu. Jadi bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Tourism Malaysia sendiri untuk menyemarakkan kembali industri pelancongan negara itu, Tok? Okey, bagi meyakinkan pelancong khusus masyarakat Malaysia sendiri untuk terus melakukan aktiviti pelancongan. Kalau kita remember that kita pada waktu permulaan dulu kita pernah melancarkan kempen Rindu Melancong, jom vaksin dulu. Rindu melancong, jom vaksin dulu. So bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin bagi membolehkan mereka melancong. So asas kita untuk membolehkan kita melancong adalah mengambil vaksin. Sebagai yang saya nyatakan tadi, kadar vaksinasi kita yang tinggi telah membolehkan wabak COVID-19 negara kita telah dapat dikurangkan ke paras yang kita adakan sekarang ini. Di samping itu juga di peringkat Tourism Malaysia, juga Kementerian Pelancongan, kita juga menyediakan maklumat-maklumat bantuan perjalanan, cerita SOP yang perlu dilaksanakan oleh mereka sewaktu mereka melancong. Dan di samping itu juga kita juga bekerjasama dengan pihak swasta, Persatuan Hotel, Persatuan Pengusaha Pelancongan, Persatuan Pengabara Pelancongan, dan juga Airline. Kita pernah menggalakkan mereka untuk melakukan safe travel safe, where kita di mana rakyat diberikan keyakinan bahawa destinasi-destinasi yang mereka tumpu, yang mereka pergi itu adalah selamat untuk dikunjungi, dan di mana tempat penginapan juga tempat taringan pelancongan ini telah divaksinasi mengikut SOP yang telah ditetapkan. And then kita tidak menafikan bahawa hasil daripada peningkatan kadar vaksinasi yang tinggi telah merupakan satu kelebihan kepada kita dalam menggalakkan pelancong-pelancong tempatan khususnya untuk melancong, kerana berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh Tourism Malaysia sewaktu pandemik berlangsung itu lagi, perkara-perkara utama yang diberi perhatian ataupun perkara-perkara pertama yang menjadi kerisauan masyarakat adalah mengenai isu-isu
keselamatan dan juga vaksinasi. So that menjadi tumpuan utama kita sewaktu kita melaksanakan kempen untuk menggalakkan rakyat melancong. Okey, menarik. Kalau kita imbas kembali, ini pun sesuatu yang menarik juga sebenarnya tu ya, iaitu kita ambil contoh Pulau Langkawi di Kedah baru-baru ini telah pun dijadikan sebagai projek rintis gelembung pelancongan domestik dan antarabangsa. Apakah Datuk melihat ianya mencapai kejayaan ataupun matlamat yang ingin dicapai itu, ataupun masih lagi ada masalah sebenarnya ketika Pulau Langkawi itu dijadikan sebagai projek rintis gelembung pelancongan domestik dan antarabangsa itu? Okey, kalau kita lihat sewaktu gelembung pelancongan Langkawi adalah merupakan titik mula untuk kerajaan membenarkan aktiviti pelancongan domestik. Di mana kita telah telah berjaya meyakinkan pihak berkuasa, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan bahawa keperluan untuk melancong adalah menjadi satu keperluan kepada rakyat Malaysia. Mereka tidak boleh lagi berkurung ataupun tinggal, dan mereka perlu untuk keluar daripada rumah untuk menikmati alam persekitaran, di mana pada waktu tersebut kerajaan telah membenarkan Langkawi sebagai gelembung pelancongan pertama untuk domestik. Alhamdulillah, selepas 2 minggu gelembung pelancongan domestik Langkawi berjaya dilaksanakan tanpa sebarang pegawai tidak diingini, dan kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan aktiviti rentas negeri dilaksanakan. Hasil daripada keyakinan tersebut, kerajaan juga terus menjadikan Langkawi sebagai sebagai gelembung untuk pasaran antarabangsa. Di mana kalau kita lihat, alhamdulillah setakat 26 hari bulan setakat hari ini, sejumlah 2,896 ketiban pelancong yang masuk melalui pintu KLIA telah direkodkan. Di mana 2,896 orang pelancong asing telah masuk ke Langkawi melalui KLIA ke Langkawi. Dan bagi penerbangan terus ke Langkawi, daripada Langkawi ke Singapura pada sehingga 10 Januari, sejumlah 268 orang pelancong asing khususnya daripada Singapura telah ke Langkawi. Dan secara keseluruhannya saya boleh katakan bahawa gelembung perjalanan antarabangsa Langkawi ataupun LITB ini telah merekodkan sejumlah 3,106 orang pelancong. And then sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di peringkat domestik pada sehingga 31 Disember projek rintis pelancongan gelembung Langkawi telah berjaya mencatatkan lebih daripada 720,000 orang pengunjung ke Langkawi, yang mana telah menjana pendapatan sejumlah tidak kurang daripada 750 juta bermula daripada 16 September hingga 16 November. Ya, ini kami di pihak Kementerian Pelancongan, MOTAC dan juga Tourism Malaysia berbangga kerana pencapaian 720,000 ini adalah melebihi sasaran 110% melebihi pada sasaran asal yang telah ditetapkan. And then bagi memastikan bahawa projek rintis Langkawi antarabangsa ini berterusan, di peringkat Kementerian Jangka Tourism Malaysia sentiasa telah menubuhkan pasukan bantuan helpdesk di pintu-pintu masuk di KLIA untuk memastikan bahawa pelancong-pelancong yang masuk tidak menghadapi kesukaran, walaupun mereka terpaksa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Cuma dia orang marahlah, harga ikan siakap mahal. Okay. Ini satu persoalan yang menarik jugalah. Ialah sasaran yang diletakkan oleh Tourism Malaysia sendiri itu. Baik pelancongan domestik dari segi jumlah pendapatan tu ya, begitu juga mungkin sasaran ketibaan pelancong antarabangsa dan juga jumlah pendapatan yang mungkin difikirkan boleh dicapai oleh Tourism Malaysia kali itu. Di bawah rancangan Malaysia ke-12 Aramid F12 daripada Aramid K-12 untuk 2021 hingga 2025, pihak kerajaan telah menyasarkan ketibaan 24.3 juta pelancong antarabangsa dengan pendapatan sebanyak 73 bilion
pada tahun 2025. Walau bagaimanapun jumlah nampak besar, tetapi kita masih lagi jauh kekurangan berbanding dengan kita telah mencapai untuk tahun 2019. Untuk makluman, kita telah mencatatkan jumlah ketiban sejumlah 26.1 juta dan pendapatan sebanyak 86 bilion. Itulah yang saya katakan tadi. Pandemik ini telah menyebabkan kehilangan pendapatan yang agak besar kepada rakyat Malaysia, dan juga di samping itu juga untuk pelancongan domestik. Pada tahun 2025 kita mencacakan pendapatan perbelanjaan sebanyak 100 bilion, 100 bilion ringgit. So jadi kita dapat saksikan dari jumlah-jumlah tersebut bahawa kepentingan industri pelancongan untuk berkembang, untuk dibenarkan berlangsung dan juga dia punya multiplier effect lah kepada industri keseluruhannya. Untuk makluman, tourism ni bukan sahaja hanya melibatkan hotel ataupun travel agent sahaja, tetapi apabila awam melancong, kita memerlukan perkhidmat kenderaan, kita menaiki bas, kita menaiki taksi, kita menaiki Grab, dan apabila kita melancong, kita makan. Apabila kita melancong juga, kita juga membeli barang-barang cenderamata, perasaan handicraft dan sebagainya. So jadi faedah sampingan yang diperoleh oleh rakyat adalah besar apabila kerajaan membenarkan rakyat untuk melancong. Okey, masa mencemburui kita sebenarnya tu tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Saya tak puas sebenarnya, tapi itulah pilihan yang telah pun dibuat sebenarnya oleh Tourism Malaysia sendiri. Tapi apapun, dalam masa yang sesingkat-singkatnya, harapan Datuk sendirilah. Apakah Datuk merasa yakin bahawa sebenarnya industri pelancongan negara kita ini mungkin akan mempunyai masa depan yang kembali cerah sebenarnya, sekiranya ada ura-ura misalnya pembukaan sempadan yang akan dilaksanakan dan sempadan negeri yang akan dilaksanakan, dan negara-negara juga sudah mula membuka pintu mereka untuk rakyat mereka keluar melancong dan sebagainya. Apakah itu indikasi bahawa sesungguhnya industri pelancongan ini mempunyai masa depan yang cerah semula dalam masa yang terdekat ini? Yang pertama, sebenarnya saya ingatkan tadi bahawa kita kena, rakyat Malaysia jika ingin untuk melancong, patuhi nasihat dan juga nasihat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Apabila perlu, setelah mengambil vaksin yang pertama dan kedua, jika dinasihatkan untuk mengambil second dose tambahan, terus untuk mengambil untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, bukan saja masyarakat Malaysia, juga masyarakat dunia, bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang selamat untuk dikunjungi. Dan saya rasa yakin dengan perkembangan semasa sekarang ini, dan juga apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, bahawa akan kepentingan industri pelancongan, dan insya-Allah saya yakin dengan kejayaan kita melaksanakan gelembung pelancongan Langkawi International Bubble tadi, yang tidak memberikan sebarang permasalahan dari segi ketibayan pelancong, dan juga pelancong-pelancong juga tidak menghadapi sebarang kesakitan di sana. Saya yakin bahawa kerajaan akan memberi pertimbangan sewajarnya, khususnya di peringkat MKN dan juga di peringkat Kementerian Kesihatan, untuk memberi ruang kepada industri pelancongan untuk kembali pulih dengan membuka sempadan. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Haji Zainuddin Abdul Wahab kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, walaupun masa yang agak singkat, tapi Datuk kena janjilah bahawa Datuk perlu datang lagi sebenarnya di ruang bicara ini untuk jangka masa yang lebih panjang, kerana kita juga ingin memberi ruang dan juga peluang kepada penonton-penonton kita yang mungkin berminat untuk memanggil dan berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan berbagai Datuk di masa-masa yang akan datang. Jadi selamat maju jaya kepada Tourism Malaysia, dan saya percaya dengan tenaga kerja yang ada di Tourism Malaysia, segala halangan ini sudah pasti akan dapat direntasi, akan dapat diatasi, dan industri pelancongan Tourism Malaysia ini juga akan mencapai kejayaan seperti apa yang diharapkan. Terima kasih. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan Datuk. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami, jangan ke mana-mana, kerana kita akan kembali semula sebentar saja lagi. Ruang bicara akan terus berbicara bersama dengan anda. Kita jumpa lagi.